Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pelajaran kita tentang aplikasi enzim aplikasi enzim dalam kehidupan harian Okey, enzim telah lama digunakan secara meluas dalam bidang komersial dan keperluan harian. Enzim yang digunakan diekstrak daripada sumber semula jadi seperti bakteria ataupun dihasilkan secara sintetik. Okey, enzim tersekat gerak maknanya tak boleh bergerak. Enzim yang bergabung dengan bahan yang lengai dan tak larut untuk meningkatkan rintangan enzim terhadap perubahan faktor seperti pH dan suhu. Apa tujuannya? Adalah meningkatkan rintangan enzim terhadap perubahan faktor seperti pH dan suhu. Melalui cara ini, molekul enzim akan kekal di kedudukan yang sama sepanjang tindak bala pemangkinan. Kemudiannya mudah diasingkan daripada hasil. Tujuannya ialah supaya dia mudah diasingkan daripada hasil. Okey, teknologi ini dikenali sebagai teknologi immobilized enzim, imobilisasi enzim. Teknologi digunakan dalam aplikasi industri. Okey. Contoh Raja 5.1. Okey, contohnya enzim pencernaan digunakan dalam bidang perubatan, enzim laktase dalam susu bebas lemak, enzim pektinase dalam dan selulis dalam penghasilan jus, enzim amylase lipase, protease dan selulis dalam biodeterjen untuk menghasilkan sabun, enzim tripsin enzim tripsin mengeluarkan bulu daripada kulit haiwan untuk produk kulit, dan enzim protease digunakan untuk mengasingkan kulit ikan enzim protease digunakan untuk mengasingkan kulit ikan kita tengok pasal immobilized enzim ataupun enzim tersekat gerak. Apa yang dibuat kat sini ialah di mana molekul enzim ni telah diikat dengan bahan yang lain okey, bahan yang lengai maka molekul enzim ni dia terekat kat sini. Kemudian apabila kita lalukan substrat, molekul substrat akan melekat pada molekul enzim dan selepas habis tindak balas produk tu akan terus dikumpulkan maknanya molekul enzim dan dengan molekul produk tu tidak akan bercantum, mudah untuk diasingkan. Contoh kat sini ni kegunaan enzim yang lain lah untuk rawatan bagi menyingkirkan immobilizing iaitu di mana darah membeku dalam salur darah yang akan boleh menyekat arteri embolism susahnya nak sebut okey. Kemudian kita tengok apa kebaikan menggunakan enzim tersekat gerak tadi. Pertama ialah enzim itu boleh diguna semula. Oleh kerana dia terikat dengan tu, dia mudah nak diasingkan dengan daripada produk tadi kan. Baik untuk operasi yang berterusan. Produk yang dihasilkan adalah bebas daripada enzim sebab enzimnya telah terikat okey. Kemudian dia stabil terhadap suhu dan juga pH. Okey. Juga boleh mengurangkan kesan daripada efluen pelepasan bahan okey. Kemudian keburukannya boleh mengubah bentuk dan fungsi enzim, lebih mahal okey. Kemudian kita tengok pula macam mana teknik dia tu. Ni contohnya lah okey. Sekarang ni contohnya ialah enzim amylase ni telah disekat gerakkan dengan biji-biji manik tu tadi. Okey, so enzim tu terlekat dekat biji-biji manik
So apabila starch ataupun kanji dilalukan padanya, kanji akan bertindak balas, akan melekat pada molekul enzim tadi. Misal katalah ni ini adalah enzim. Okey, nanti ini adalah substratnya. Misal katalah ini adalah kanji, ini adalah amylase. Ini amylase, ni kanji. Maka dia akan melekat. Kemudian bila habis saja tindak balas, dia pun terpisah menjadi maltosa, misal kata. Okey, so maltosa yang merupakan produk tu akan keluar terus. Maka dia tak bercampur, tidak ada percampuran antara molekul enzim dan juga molekul produk dia. Contohnya laktosa lah. Laktosa ataupun susu yang bebas laktosa. Macam mana dia buat ialah, okey, enzim yang tersekat gerak tu diikat pada manik-manik gitu. Okey, maka bila susu dilalukan pada dia, berlaku tindak balas enzim dengan substrat. Hasilnya adalah galaktosa dengan glukosa. Maka yang keluar sini adalah susu yang bebas daripada laktos. Okey. Okey, ini adalah rumusan bagi pelajaran kita. Metabolisme terdiri pada anabolisme dan katabolisme. Enzim, penamaan enzim, sifat umum enzim, enzim intrasel dan enzim ekstrasel, mekanisme tindakan enzim iaitu hipotesis mangga dan kunci, faktor yang mempengaruhi enzim, suhu, pH, kepekatan substrat dan aplikasi enzim pencernaan, susu bebas laktosa, jus buah, biodeterjen, produk kulit, ataupun kalau kita tengok dalam amalan makanan orang Melayu, kita nak lembutkan daging, kita pakai apa? Pucuk betik. Kerana pucuk betik ada pepin, pepin yang akan melembutkan daging. Okey,